Okay. So we start. Okay. So topik hari ini nilai kerohanian. Nilai kerohanian. So kita sambung bahagian esei lah. So bahagian B dan bahagian C. Okay. Nampak? Okay. So wait. Okay. So bahagian B, soalan pertama you tengok. Raja berikut menunjukkan masalah sosial. Manakah nilai kerohanian dapat membantu remaja mengelakkan diri daripada terlibat dalam kes buli, penyalahgunaan dadah, ketagihan web, dan jawapan anda adalah berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Nampak tu? Okay. This one, whether you like it or not, buku teks ini ada banyak perkataan lah yang kita boleh gunakan untuk buat ayat. Understand? So you must master your textbook lah. Textbook ini ada banyak. So you boleh, bila you buat essay, bila cikgu kamu bagi latihan dan sebagainya, bila you buat essay, gunakan buku teks kamu. Nampak tu? And then cikgu beritahu kamu, cara cikgu sediakan jawapan semua adalah, of course I surf internet. Understand? Internet ada cepat-cepat cari isu, banyak angle cikgu tengoklah. Orang mesti pandai surf cari maklumat. Lepas tu, biasalah kena bentuk ayat according to your formula yang cikgu bagilah. Nampak tu? Okay, a lot of things are inside the ini wait all these words nanti cikgu tunjuk pada you lah. Nampak Bahan ini akan bantu kamu banyak. You see? You mesti tahu. Topik dia, cara meningkatkan kerohanian. All these things you can use. Jadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Mengamalkan tuntutan agama. All this you can use. Tapi alam sekitar tak ada kaitan dengan isu tadilah. Menjalani hidupan yang benar. Understand? Nampak tu. Dan menjauhkan diri daripada gejala negatif. Melakukan aktiviti yang berfaedah. Dan membentuk insan kepribadian mulia. Berfikiran rasional. Berfikiran rasional dapat buat keputusan yang betul. Dapat jadi suri teladan. Lepas itu dapat hidup yang lebih harmoni, sejahtera. Elakkan diri daripada melakukan perkara yang ditegah oleh agama. Semua ini kita boleh gunakan untuk menulis esei. So you kena biasakan diri. Macam cikgu bagi you contoh jawapan yang cikgu buatlah. Maka sebab jawapan cikgu is a bit standard lah. You mesti tahu standard saya. Nampak tu. Last kita belajar STPM. So standard essay untuk BM STPM adalah 600 hingga 700 patah perkataan. And sekarang cikgu dengar yang kamu 350 to 500 patah perkataan kan. Azan, okay, nampak tu. So standard sudah tinggi lah. Boleh tapi moral tak ada perkataan semua, jangan risau. Azan, patah perkataan semua tak ada, nasib baik. Azan, okay. But you write like your normal inilah. Okay, okay. So cikgu tunjukkan jawapan calon cemerlang, kategori cemerlang. Okay, so soalan mesti tulis nilai. Bukan macam dulu, tulis just nilai, tulis dalam ayat. So you can see. Azan, okay, nampak. So relax, tengoklah. Okay, remaja harus mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai harga diri. At least 2 nilai, mesti betul. Understand? So ingat, kategori cemerlang means berapa markah you. Cikgu harap kamu ingat semua ni lah. Okay, kategori cemerlang means markah adalah 8 hingga 10 markah. Kategori cemerlang. Okey, nampak. Nampak? Okey, 8 hingga 10 markah. Nampak? Okay. So, dia punya kriteria mesti ada 2 nilai sekurang-kurangnya. Betul, nilai mesti betul. Remaja harus mengamalkan nilai rasional, bertanggungjawab dan nilai harga diri. Okey. So, macam mana soalan dia adalah
soalan tadi ya. Bagaimana nilai kerohanian membantu remaja? So if you have nilai kerohanian, what happens? Okay. So pertama, nilai kerohanian dapat membantu remaja menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Dari mana kau ambil ini? Ya inilah, menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Tak payah penuh-penuh kamu tulis salin bulat-bulat. Gunakan saja sikit-sikit. Buat ayat. Nampak? Ini kepandaian kamulah. Okey, nampak tu. Dan huraian kamu, dengan ini remaja akan mula mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan seharian mereka. Boleh So bila kamu amalkan tuntutan agama, means apa maksud dia? Agama mesti ada ajaran yang kamu perlu buat dan kamu perlu tegah, maksudnya larang agama buat. So lebih kurang macam itulah. So remaja akan mula mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan seharian mereka. Lantas remaja dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang ditegah. Tegah means, another name for it is dilarang oleh agama. Okay, nampak? Dilarang oleh agama. So belajarlah banyak perkataan. Nampak tu, make effort. Dilarang oleh agama. Nampak tu? Okay, nama lain dia. Okay, then you bagi contoh. Sebagai contoh, remaja akan menjauhkan diri daripada penyalahgunaan dadah sebab ini ada dalam soalan. So saya gunakanlah. Kerana setiap agama melarang manusia untuk memudaratkan diri dengan perkara yang sia-sia. Semua agama kata God has given you a good life. Don't spoil your life. Don't destroy your life. Something like that. Faham? Tuhan mahu kita jalani hidup yang baik, harmoni, aman, all that. Understand? Tak pernah ajaran agama suruh kamu buat benda-benda yang memudaratkan diri. Okey, nampak. Dan kesimpulan, you balik kepada yang ni tahu, ajaran agama, nilai kerohanian, something like that. So kesimpulannya, remaja dapat menyedari yang mana benar dan yang mana batil. Okey. Ini cikgu gunakan perkataan Azan canggih sikit lah. Batil. Batil means adalah dalam bahasa Arab lah. Perkataan ini bahasa Arab punya lah. Bahasa maksud dia adalah yang palsu, yang tak betul. Nampak tu? So remaja dapat menyedari yang mana benar dan yang mana batil. Nampak? Okey, nampak. So ini benda baru yang kamu belajar hari inilah. Azan, so learn a lot of istilah lah. Azan, tunjukkan kematangan kamulah berbahasa Melayu. Azan, okay, nampak sebab kena impress pemeriksa lah. Nampak? Okey. So remaja dapat menyedari yang mana benar dan yang mana batil jika kehidupan mereka dipandu oleh ajaran agama. Nampak tu? Yalah. Ajaran agama dijadikan sebagai panduan kan. So macam mana kamu boleh balik kepada you punya fakta dan kamu menegaskan fakta kamu. Ini yang teknik kita menulis karangan BM lah. Teknik. Ada banyak teknik lah. Understand? Ini adalah salah satu. Boleh you. Sebab kesimpulan itu balik kepada fakta dan kamu menegaskan balik fakta tersebut tetapi bukan dengan ulang tetapi dengan cara yang lain sedikit lah. Azan, bukan salin bulat-bulat word daripada fakta. Sebab cikgu nampak kelemahan pelajar bila cikgu tanda skrip kertas semua sekolah, skrip kertas sekolah. Sekarang baru habis mid kan. So cikgu tanda, banyak mereka suka ulang benda yang sama. Mereka tak sedar ke yang mereka menulis benda yang sama, ulangan saja maksud yang sama. Azan, nampak. Kadang-kadang ayat dia pun sama. Banyak ulangan. Azan, so take note. Boleh so you kena biasakan dirilah buat latihan. Bila buat latihan itu okey, tapi cikgu suruh kamu catat textbook punya point dalam dalam kertas macam ini. Lebih senang untuk dibawa lah. Azan, okey, nampak. Okey. Next, go back. Okay, now
Lepas itu ini nampak macam perenggan tau. Jangan tulis benda-benda ini semua. F itu semua tak perlu tulis. Ini adalah almost like a perenggan. Sebab bila you asingkan, kita nampak ini macam satu perenggan lah. Kecil saja sebab you nak beritahu nilai dia. Dan bila you pergi pertama, nilai kerohanian membantu. So kamu boleh gariskan. Ambil pensel lah. Kamu boleh gariskan isi dia, iaitu nilai kerohanian membantu remaja menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Ini pertama. Okey, yang kedua, nilai kerohanian dapat membantu remaja menjauhkan diri daripada gejala negatif. Nampak? Ini ada ni. Dah? Menjauhkan diri daripada gejala negatif. Ada kat sini kan? Okey? Nampak? So, cikgu gunakan. Nah, kerohanian akan berfikiran rasional dan mampu membuat keputusan tepat. Nampak? Okey, nampak. Boleh? Okey. Tempoh hari cikgu ada beritahu kamulah. Bila kita buat ayat, jangan gunakan perkataan nilai. So, dekat sini you jangan takut sangatlah. Faham? Berfikiran rasional atau better kalau kamu nak berfikiran better tukarlah. Kita pun takut ni. Better. Sebab kita takutlah. Sebab kawan-kawan beritahu budak-budak sekarang ni tak boleh buat ayat menggunakan 18 nilai universal. So, apa you kena buat? You kena tukar sikit lah ayat dia. Ni semua purposely kita buat lah. Semasa cikgu buat jawapan, purposely buat. Sebab nak ingatkan kamu. Nanti salah pula, kan? Okay. So, apa you tukarlah, berfikiran matang lah. Berfikiran matang dan mampu membuat keputusan tepat. So, lantas mereka akan cenderung melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Memanglah kalau kamu berfikiran matang, you don't do unnecessary work. What? Understand? So, you know wasting time. You shouldn't waste time. Something like that lah. So, lantas mereka akan cenderung melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Contoh bagilah co-curriculum. So, misalnya remaja akan menyertai aktiviti co-curriculum dan mengisi masa lapang secara berfaedah sehingga mereka tiada masa untuk melibatkan diri dalam kegiatan negatif seperti membuli. You sudah bagi yang kedua. Dia ada weight. See how I bagi contoh sebab soalan lah. Dia ada bully, penyalahgunaan dadah dan vape. So untuk pertama itu saya gunakan dadah. Second one saya gunakan bully lah. Vape saya tak sentuh. Boleh, you perlukan dua isi saja kan. So pandai-pandai kamu. So nilai kerohanian dapat mendorong remaja bersikap positif dan elakkan sikap negatif. Tengok dia balik kepada yang ni. Menjauhkan diri daripada gejala negatif kan. So saya pertama tulis balik benda tu. So saya tukar sedikit. Menjauhkan diri daripada gejala negatif kan. Okay. So that means kesimpulan dia, nilai kerohanian dapat mendorong remaja bersikap positif dan elakkan sikap negatif serta menjalani kehidupan dengan kehidupan yang lebih sejahtera. Sebab saya dah belajar benda inilah. You elakkan benda yang ditegak daripada agama dan sebagainya, kamu akan hidup dalam keadaan yang lebih harmoni dan sejahtera, hidup yang lebih so saya gunakan dalam jawapan. Understand? So you turn your textbook, you can get a lot of ideas, ayat, bentuk saja. Nampak? Okey, dapat. Boleh? Okey, done. So kalau jawapan ini ini cemerlang punya lah. Okey, nampak tu. Kalau kategori kepujian, you ada satu set saja jawapan dia, kategori kepujian. Okay.
kategori kepujian. Okey. So kategori kepujian kamu tahulah 5 hingga 7 markah. Nampak? Okey, kategori kepujian. Okey. Nilai tulislah. Kalau nilai tak betul nanti kamu dapat 3 hingga 4 markah pula. So remaja harus amalkan nilai rasional. Kau tulis 2 sajalah, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Saya kata nilai bertanggungjawab dan nilai harga diri. Saya tak mahu kamu biasakan diri rasional bertanggungjawab tak mahu. Gunakan nilai-nilai lain lah, kombinasi dia lah untuk menunjukkan kamu ini well versed understand kalau tidak nampak kelemahan kamu sangat ketara sangat. Boleh Okay, then after that tinggalkan satu baris, go for your set. At least satu set kamu kena buat fakta kamu. Okay, so you boleh kata pertama nilai kerohanian. Bantu. Kalau kamu tak tulis pertama pun tak apa yang ni. Because you are going to give one set only, right? So you terus beritahu sajalah nilai kerohanian bantu remaja. Jadikan agama sebagai panduan hidup. So selalunya kategori yang kepujian ni boleh dapat kepujian bila ayat kamu sangat lengkap. Simple saja. Yang tu tadi sangat-sangat. Yang ni bukan sangat. Lengkap saja. Azan, jelas saja. Sana sangat jelas. Boleh Okay, then after that you give your huraian lah. Dengan ini remaja dapat amalkan. Okey, amalkan tuntutan agama dalam kehidupan mereka. Okay, exam tak boleh masuk ruang sana kan? Oh sorry, you don't have test pad lah. You ada tempat buat saja. Okay, then after that, the next ayat lah. Okay, huraian lanjutan Okay. Then you kata maka remaja dapat bilakan diri buat perkara yang dilarang oleh agama. Nampak? Okay. And after that, give contoh lah. The thing is, contoh okay, contohnya remaja akan jauhkan diri daripada dadah. Kerana agama tidak, you can write the BM word lah, tidak halalkan penyalahgunaan dadah. Okey, nampak. Dan kena bagi kesimpulan.
kesimpulan. So, kesimpulan means remaja dapat sedar baik buruk. Baik, sedar sedar akan baik dan buruk jika hidup mereka dipandu oleh agama. Nampak? Okay. So you kena tahu satu perkara dekat sini ya. Cikgu nak highlight kepada kamu ah. Okay. You see ya. Bila orang baca you punya jawapan, skrip jawapan, okay, skrip jawapan kamu, ini kategori kepujian lah. So nilai kamu sudah nampak. Okay, good. Nilai kerohanian membantu. So ini fakta kamu yang pertama. So saya boleh nampak fakta you. And then kamu ada huraikan. So saya boleh nampak ada huraian macam huraian lanjutan. Bila saya nampak perkataan yang kamu gunakan itulah penting. Contohnya, so saya boleh nampak contoh ketara. Kesimpulan, saya boleh nampak inference. So you kena gunakan istilah macam ini so that bila orang baca you punya kertas lah, so pemeriksa baca, kita boleh nampak contoh itu, kita boleh nampak inference itu, kesimpulan boleh nampak. Understand? So ada. Maka kita tahu ini adalah fakta sebab memang bila kita mulakan karangan dalam perenggan itu, first ayat itu confirm fakta, semua orang tahu. Zen, lepas tu kamu ada huraikan sedikit. Bila contoh, gunakan perkataan contoh. Dan kesimpulan, kamu tahulah ada banyak istilah. Kesimpulan, konklusinya, intihannya, nampak? Boleh Okey, dapat So take note. Okey, kalau yang kategori, ini kategori kalau kategori lulus, lain cerita dia lah. Lulus tu buatlah, nilai sudah ada dekat sana. Okey. Ini kategori lulus. Kategori lulus tu kamu tahulah berapa markah dia? 3 hingga 4 markah. Okay. Kategori lulus pun tulis nilai lah. Understand? Kalau boleh tulis nilai dalam ayat better. Understand? So remaja amalkan nilai you sukalah rational dan nilai bertanggungjawab. Dan kamu ada ingat fakta daripada buku, kamu boleh tulis. 2 fakta, 1 fakta huraian, 1 fakta huraian. So bagi macam tu pun sudah cukup. So you tulis nilai rohani kerohanian. Okay. Remaja bantu remaja guna agama sebagai panduan hidup. Ini fakta daripada buku. Ini tak boleh buat apa-apa. So kamu tak ingat penuh. Kamu ada ingat jadikan ajaran agama sebagai panduan. Sudah cukup. Jadikan ajaran agama. So, tulislah. Bantu remaja guna pun boleh jadikan agama sebagai panduan hidup. Okey. Lepas tu bagi huraian sikitlah. Understand? Okey. So you kata macam inilah. Remaja kuat agama. Tidak, you kata isap dada pun cukup.
Memanglah agama. So you bagilah at least satu fakta, satu huraian atau contoh lah. Kita panggil dia huraian atau contoh lah. Mana-mana satu kamu bagi. Then you go for, because you tak tahu hurai secara lanjut. You tak pandai bagi contoh. Ini can be contoh atau can be huraian. You tak tahu mana satu. Understand? Sebab penguasaan bahasa Melayu kamu lemah. Maka buatlah yang simple-simple untuk lulus lah. At least try to lulus lah. Janganlah gagal moral, buat malu saja. Understand? Okay, nampak. So, you put there. Nilai kerohanian. Bantu remaja. Bantu remaja. Jauhi gejala negatif. Boleh dan ni bagilah huraian atau contoh kamu. Okey. So remaja tidak akan buli rakan jika ada nilai kerohanian. Boleh saja, simple. Nampak? So lebih kurang macam inilah. So cikgu beritahu kamu. So at least kamu boleh tulis satu fakta, satu huraian atau contoh. Mana-mana satu. So you tak pandai. You tak tahu huraian macam mana bagi contoh. You tak tahu mana satu pun, just write. Tapi yang ini dua adalah buku teks. Menjadikan agama sebagai panduan hidup, menjauhi gejala negatif, buku teks. Nampak? Menjauhi gejala negatif. Nampak? Okay, done. Okay, now we go for the second soalan. Okay, cepat-cepat kita cuba habiskan lah. Second soalan cikgu guna type. Okay. Soalan yang kedua. But soalan kedua ini kamu perlu buat ada yang ni tak ada dalam buku. Understand? So you have to surf. Cikgu buat jawapan pun cikgu surf. Understand? Okay, nampak. Especially yang cemerlang lah. Okay, situasi berikut berkaitan dengan dilema seorang banduan. Dia ini ada isu buku teks tahu. Okay, Badri baru saja dibebaskan daripada penjara. Atas kesalahan jenayah. Dia berazam untuk berubah dan berhasrat mencari pekerjaan. Walau bagaimanapun sehingga kini tiada majikan yang sedia mengambilnya bekerja sebab dia banduan, bekas banduan. Dan masyarakat sekeliling memandang rendah terhadap dirinya. Dia rasa tertekan dan putus asa. Okey, so pada pandangan anda, wajarkah, so you kena jawab inilah, wajarkah masyarakat memberikan bantuan kepada golongan banduan? Jelaskan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari. Okey, dalam soalan ini, golongan banduan. Banduan dekat sini adalah bekas. Dia bebas means dia sudah jadi bekas banduan. So that means watak kamu boleh gunakan bekas banduan atau kamu guna banduan pun okey. Boleh. Wajarkah? Badri kamu langsung tak guna dalam jawapan ini. Jangan silap watak. Sebab soalan ini dia beritahu tentang Badri. Badri adalah satu banduan. So dia tanya wajarkah masyarakat beri bantuan kepada golongan banduan. So dia cakap golongan banduan seperti Badri semua tak ada. So you tak gunakan Badri punya nama, okey. You gunakan banduan pun you lepas. Sebab buat esei mesti tahu watak juga. Nampak? Boleh Okay, so cikgu bagi jawapan untuk bahagian ni. But this one I will type lah. I'll try to type very fast and finish the class faster. Okay, okay, nampak. Okay, sediakan jawapan ini menjadi masalah. Okay, okay, so soalan 3 Okay. 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 So cikgu bagi jawapan cadangan jawapan
kategori cemerlang. Usual lah. You kena jawab dulu wajar ke tak wajar. Tapi tulis, those days kamu tulis wajar saja dapat markah. Sekarang tak boleh, mesti present dalam ayat. So pada pandangan saya, masyarakat wajar memberi bantuan kepada golongan bantuan. Dalam exam kalau kamu nak gariskan boleh, jangan gariskan merah. Merah itu pemeriksa gunalah. You gariskan wajar. Nampak? Boleh dalam pensel. Okay, then you continue kerja you. Azan, fakta sudah bagi. Okay. Wait dah, fakta you. Perenggan baru. Sebab ini kamu beritahu you punya pendirian dekat sini lah. Nampak tu? Wajarkah? Sudah jawab. Then after, nilai kamu kena bagi. So nilai kamu boleh kata masyarakat lah. Masyarakat bukan banduan. Okay, masyarakat perlu amalkan nilai, let's say rational dan nilai bertanggungjawab. Let's say lah, kamu tulis macam tu. Boleh Okay. Sorry ini kamu boleh naikkan atas. Semua ni nilai dengan you punya pendirian semua letak dalam satu. Okay, satu perenggan lah. Like this Okay, nampak. Ni consider satu perenggan lah. Okay And after that, you tinggal baris, you go for this. You punya fakta. Fakta dia adalah, yang ni tak ada dalam buku lah, you kena tahu. There are two things lah. See banduan means you kena tahu issue. Banduan means one, we have to give them the second chance. Kita kena bagi dia peluang kedua. Mana orang tak buat dalam hidup? Peluang kedua. Nampak? Another one adalah, atas soalan pun ada. You tak ambil dia bekerja, dia bekas panduan. Macam ni semua tolak means, dia tak ada kerja means, nanti apa dia buat? Dia balik kepada yang asal. Azan. So you must give room untuk dia ubah. Azan. Okay. Itu yang masyarakat kena buat. Okay. Okay, nampak. So ini isu tahu. Okay, nampak. That's why you kena attend kelas lah. Sebab dalam kelas itu cikgu tu akan discuss secara detail lah. Okay, tentang isu. Isu ini semua adalah isu buku teks. So masyarakat perlu memberi. Sir. Yes. Sir, இந்த question தான் sir exam வந்துச்சு. This one? Yeah, this one, bantuan. Okay. Nampak? So masyarakat perlu memberi peluang kedua kepada buku teks lah. Confirm cikgu kamu akan gunakan buku teks. So you're on the right track lah. Ya, perlu memberi peluang kepada panduan. Okay, then. And then masukkan elemen kerohanian sebab ini banduan ini adalah under topik this topic So masyarakat patut amalkan nilai kerohanian terhadap banduan dengan memberi. Dengan memberi peluang. Jangan tulis peluang kedua lagi sekali lah. Peluang kedua adalah peluang untuk mereka memperbetulkan kesilapan lampau. Nampak Okey, kesilapan lampau.
Okay, dan saya huraikan lagi. Understand? Ha? Okay. Selain itu, ini uraian lanjutan dia lah. Selain itu, masyarakat menghormati panduan untuk jalani kehidupan. Ha? Okey, jalani kehidupan. Ha? Okey, jalani kehidupan biasa seperti masyarakat normal yang lain. Dan bukannya bertindak terus menyisikkan mereka. Sebab kadang-kadang family tak mau terima dia. Jangan masuk rumah. Dia tak ada rumah, tak ada kerja. Maka apa berlaku adalah, this is a contoh you can give. Azan, ini memang dalam Malaysia macam inilah. Okey. So ramai, ini Malaysia punya, ramai di Malaysia, boleh tulis. Misalnya di Malaysia, ramai banduan terpaksa meneruskan kehidupan mereka, secara bergeladangan. Geladangan means mereka tak ada rumah lah, mereka tinggal dekat itu bus stop semua. Nampak, dia tak ada tempat mana-mana lah. Oleh siapa? Ahli keluarga sendirilah. Ahli keluarga dan anggota masyarakat. So you have to give a kesimpulan lah. So kesimpulannya, mereka wajar diberi peluang. Atas ada tulis peluang kedua, jangan ulang balik benda tu tahu. Mereka perlu diberi peluang, mereka perlu memberi peluang masyarakat kan. So ini mereka means banduan lah, mereka wajar diberi peluang untuk, atau you kata banduan pun boleh lah. Okay, banduan wajar diberi peluang untuk membina semula kehidupan. Banduan means ini isu dia. You have to give dalam exam kamu boleh tunjuklah, memberi peluang kedua kepada golongan banduan. Ini what masyarakat have to do. Wajar. Bantuan means you bagi dia peluang kedua satu. You sudah bantu dia lah. Sebab you sudah terima, dia akan start kehidupan baru. Boleh nampak. Then the second one what you can do is tinggalkan baris so that dia nampak macam perenggan. The second one adalah
pekerjaan. You kena bagi dia pekerjaan. Masyarakat harus tengok kan standard kamu terlalu tinggi tau. Understand? Because actually benda ini berlaku bila banyak orang komen taraf pendidikan negara kita sudah jatuh lah, inilah, understand. Dan mereka government bertindak, masyarakat kata tak boleh follow pula. Understand? But kita tak boleh complain lah, kita upgrade kita punya standard, so we need to read a lot. Understand? Tapi you tak perlu risau sangat lah. Macam cikgu bagi you contoh jawapan kan? Understand? Okay, so kita buat sama-sama. So roughly you tengoklah macam mana. Tapi isu mesti buku teks punya isu lah. You mesti master buku teks punya isu. Cari bahan untuk isu. So cikgu kamu on the right track. Tengok mereka pilih soalan berpandukan isu dalam buku teks. Understand? Baguslah. So at least ni jangan pula kata kenapa cikgu tak ajar ini lebih awal. Understand? Okay. So at least you learn lah. Understand? So masyarakat harus diberi kepercayaan. Harus beri kepercayaan. Masyarakat harus beri kepercayaan kepada panduan dengan menawarkan. Masyarakat ini termasuk itu majikan, bos-bos, korporat, semua masyarakat lah. Semualah sama. Masyarakat menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka. Nampak? Okey. Next. Okay. Sejajar dengan ini, uraian kamu sejajar dengan ini, masyarakat perlu mengkikis persepsi negatif. So kalau you kategori cemerlang means the word you use semua tunjukkan you betul-betul student yang betul-betul cemerlang lah. Zen. So sekarang dia menjadi macam itu. Moral no lagi tulis poin apa-apa poin pun dapat markah penuh, senang-senang dapat markah penuh. No. Sekarang you kena tunjukkan you punya penguasaan bahasa, cara you present semua matang, dan only layak untuk cemerlang. Zen. So masyarakat perlu kikis persepsi negatif yang masih kalangan mereka. Buat satu negative one di kalangan mereka, iaitu bekas banduan akan terus melakukan kesalahan. Come back, they will continue. Dia ada persepsi negatif. You have to buang benda inilah. Okay. So sebaliknya, so you huraikan lanjut aspek ini Okay. Sebaliknya, masyarakat perlu berfikiran positif bahawa panduan sudah insaf. Ingin berubah. Jalani hukuman yang setimpal. Dan beri mereka kerja. Nampak
Okay. Contoh you bagi tahulah. Actually what they can do, no. Understand? Okay, nampak tu. Misalnya majikan. Majikan adalah masyarakat. Anybody you are giving work means you are majikan lah, boss lah. Majikan boleh membuka membuka peluang dan pendidikan. Pendidikan teknikal. Kita panggil TVET lah. Pada bekas banduan. Untuk sektor pekerjaan. 3D. Tulis dia ini semua you punya ini semua akan menunjukkan you punya pengetahuan sangat luas. Understand 3D untuk sertai untuk sertai sektor pekerjaan 3D dan kurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Nampak? So it's like this, you see dalam Malaysia apa yang berlaku adalah banyak pekerjaan sektor 3D. 3D ini adalah dirty, difficult and dangerous. Kerja ni rakyat Malaysia tak mahu buat. So kita ambil warga asing banyak. Lebih baiklah orang macam ini yang nak bekerja, you tak mahu kasih dia kerja buat apa? Bagi dia latihan sikit lah. So dia pun boleh menyertai pekerjaan macam ini. Nampak tu? Nampak? Kenapa kita mau ambil ni? TVET lah. Azan. So ini semua menunjukkan kamu punya pembacaan. You punya perkembangan isi. Boleh nampak sangat matang lah. Ini pandai lah. Nampak? Barulah masuk kategori cemerlang. Faham? Understand? So they need a very strong huraian daripada kamu. Contoh yang menarik. Azan. Sangat menarik lah. And then your kesimpulan. Secara konklusinya. Okey, penawaran kerja atas dasar kepercayaan. Dapat bantu panduan, saya kata bekas panduan lah. Bekas panduan bangkit dari kesilapan lampau dan bina hidup baharu yang lebih sejahtera. Nampak? Kita boleh nampak lah you punya ni Okay, nampak. So yang ini kamu boleh gariskan lah. Menawarkan pekerjaan. Masyarakat can bantu. Golongan banduan. Nampak tu ini kategori cemerlang lah. Boleh Okey. Tapi kalau kamu kategori kepujian pun lebih kurang sama saja. Azan Okey. Nampak? Okay. Now I go for kategori
kepujian. Kategori kepujian pun sama, kena jawab, you kena jawab you punya pendirian. Okay. Pada pendapat saya, dia tulis pandangan, tulis sajalah daripada soalan kan. Boleh pendapat pun boleh. Pada pendapat saya, masyarakat wajar, yang penting tu nampak perkataan wajar, bantu panduan. Yang penting tunjukkan ke you sudah jawab soalan ini dan satu set saja yang kamu mampu buat. Let's say lah. Understand? Okay, nampak tu. Kalau boleh buat satu set, wajar membantu. Okay. Kalau satu set boleh buat dalam mid trial dan sebagainya, why not you upgrade lah. Azan, untuk SPM guna, kalau boleh dapatkan 2 lah yang masuk kategori cemerlang. Boleh. Azan, okay. So masyarakat perlu beri peluang kedua kepada banduan. Okey. Okey, banduan keperluan ni dan masyarakat boleh kata inilah peluang kedua tu means ini beri peluang kepada mereka untuk betulkan kesilapan mereka, kesilapan lampau, kesilapan masa lalu. Apa-apa you boleh tulislah. Understand? Okey, nampak. Selain itu, masyarakat harus harus hormat. Hormat itu kamu tulis macam itu saja, ayat tak mau. So you tulis harus menghormati. Ini okey, make sense a bit. Menghormati. Hormat saja tak mau sebab nanti itu nilai. Ini menghormati hak banduan untuk jalani seperti orang lain. Nampak? Okey, nampak. And next, kena bagi contoh lah. Semua satu set mesti ada. Ya. Okey. So, misalnya okey. Misalnya ramai bekas banduan di negara kita hidup bergeladangan, kena boleh kata hidup bergeladangan. Ini terpaksa kamu tulis. Istilah ini kena tahu, gelandangan. Kerana keluarga dan masyarakat terima mereka, tidak terima semula mereka. Okey, dan kamu kena ada kesimpulan lah, no choice lah, kena ada. Kalau tidak tak masuk dalam kategori kepujian. Kepujian kamu tahu kan?
5 hingga 7 markah. Nampak tu? Memang wajar kamu akan dapat markah lah. So, kamu ada 5 dekat sini, lebih kurang 6 markah. Zain, boleh dapat. Okay, next. Kesimpulan kamu. Okay, kesimpulan. Mereka wajar diberi peluang untuk bina kehidupan. Baharu. Okey. Okey, dan nampak kalau kategori lulus 3 hingga biasalah. Kamu pun wajarlah kena tulislah. Okey, kamu tak tulis pandangan pun, you kata masyarakat wajar bantu banduan. Boleh? Ini sudah dapat 1 markah. Then at least biasakan dirilah, you tulis 1 fakta, 1 huraian contoh. Then you tulis lagi 1 fakta and tulis huraian atau contoh. Mana-mana satulah yang mana kamu boleh buat. Senang. Jangan hantar kertas kosong. Boleh masyarakat wajar bantu banduan. So you beritahulah masyarakat mesti bagi peluang kedua pada banduan. Okay. So you beri masyarakat, apa yang kata mereka mesti terimalah. Dia kata keluarga dan masyarakat mesti terima mereka. Okay, lepas tu you kata masyarakat mesti bagi banduan kerja. Boleh nanti mereka nanti mereka dapat hidup baharu yang baik. Cukuplah. Nampak? Okay, done for the first part of the question lah. Okay. Can hear Marisha? Can sir, can hear. Can Okay, ini takutlah ini internet ini Okay, so we continue habiskan Okay. The second portion of the question Okay. Bagaimanakah nilai kerohanian dapat bantu banduan untuk terus berjaya dalam hidup? Terus berjaya dalam hidup. Sini dia tak beritahu bekas banduan pun tahu. Okey, nampak tu. Okey, macam mana dia boleh bantu Okey, yang ni kamu perlu ada knowledge lah. Understand Okey, nampak tu. Okey, dengar sini Okey. Dia memang kita gunakan ni tapi ini soalan 3B
Okay. Okay, so we go for jawapan B cadangan jawapan dia. Okay, bagaimana nilai kerohanian bantu golongan banduan lah. Azan, ini semua daripada isi kamu lah. Kamu ada belajar banyak perkara Cara meningkatkan nilai kerohanian punya points pun kamu boleh guna. Kepentingan pun kamu boleh guna. Sebab dia ada 2 poin saja dekat sana. Okay, lepas of course kamu ada ciri-ciri tetapi kita tak guna pun. Azan banyak dalam essay ini Okay, dia bergantung pada soalan lah. Okay, cadangan jawapan dia adalah the first one Ini tak ada nilai semua tau. Okay. Dan cikgu lupa beritahu kamu nilai kerohanian it is not 18 nilai universal. Take note. Jangan pula kamu dengan kita. Okay, the membantu golongan banduan menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Okay, nampak? Dan saya explain secara lanjut. Huraian dia. Saya bagi huraian dia. So, golongan banduan dapat mempelajari dan mengamalkan. Ini buku teks punya lah. Dapat mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan harian mereka setelah bebas dari penjara. Dengan ini, mereka akan berazam untuk berubah dan memperbaiki kesilapan lampau. Okay, now the question to you guys. Okay. How lah agama in the penjara what? Marisha, you got any idea? Got idea? Sharwin, you got idea? All tak ada idea Okay, it is like this children. Tengok sini Okay. Orang masuk penjara ini, kita ada satu jabatan. So hari ini cikgu introduce kepada kamu, kita ada jabatan penjara Okay, dalam Malaysia kita ada jabatan penjara Malaysia tau. Dia ada visi misi juga. Understand Okay, nampak? So dia punya visi adalah pemulihan lah. Orang yang masuk buat salah ini, kita kena lakukan pemulihan. So one of it is they will conduct a lot of spiritual classes. Maksudnya mereka akan buat banyak kelas atau program kerohanian. Mereka akan buat untuk banduan. Understand? Okay, nampak. Bapa cikgu pun pernah bagilah. Pernah bagi bapa cikgu ada bagi spiritual class. Anda satu persatuan lah. Brahma Kumaris Raja Yoga Malaysia. So bapa saya bagi-bagi talk kepada banduan semua. Understand? Itu salah satulah. Macam cikgu tahu. Understand? Sebab bapa ada pergi sana. Bagi talk kepada banduan. Understand? Okay, nampak tu. So, you bagi contoh macam itu. Okay, ini semua tak ada dalam buku tahu. Okay, misalnya, Jabatan Penjara Malaysia. Malaysia sentiasa menawarkan program kerohanian. Okay, program kerohanian
dalam usaha mencapai misi pemulihan banduan. Boleh so pentinglah. Kalau pihak penjara pun kena buat benda, mereka memang buat benda ni. Bukan kena buat, memang mereka buat. So ada dalam misi mereka. So kesimpulannya, you buat program, you cuba menerapkan kan. So usaha penerapan nilai kerohanian dalam diri banduan mampu bantu mereka betulkan langkah lampau. Jangan tulis tadi, sudah tulis lampau kan. So you kata yang lepas. Cantik dia punya ayat. Nampak tu? Ini satu. So maksudnya memang kamu ada belajarlah. Nilai kerohanian memang bantu mereka menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Ini fakta buku teks. Nampak tu? Ini. Nampak? Okay, okay. Next point. Next point, cepat-cepat Nilai kerohanian dapat membantu golongan banduan untuk mengubah gaya hidup mereka dan menjadi suri teladan. Ini semua ada generasi muda yang lain. Ini buku teks. Saya suri teladan, impression, jadi inspirasi kepada orang lain. Azan, nampak tu. Okey. So banduan yang mula hayati nilai kerohanian dapat bentuk kepribadian mulia dan mula dihormati oleh orang lain. Okey, dan huraian lanjutannya you tulis ini adalah disebabkan perubahan yang mampu dilakukan oleh mereka. Nampak? So, another thing kamu kena tahu, Jabatan Penjara Malaysia ini, Azan, bukan saja dia bagi program kerohanian tahu, mereka juga ada peluang pendidikan. Maksudnya siapa banduan yang rasa dia nak lanjutkan pelajaran pun boleh. Understand? So memang kita ada pendidikan. Maksudnya ada cikgu yang mengajar dekat sekolah apa itu banduan ada. Understand? Sampai degree pun mereka boleh buat. Understand? So Jabatan Penjara Malaysia dia kena bagi peluang kepada mereka untuk lanjutkan pelajaran. Nampak tu? Okey. So kalau you banduan yang sudah insaf dan sebagainya, you boleh gunakan peluang inilah. So misalnya banduan
boleh menggunakan peluang pendidikan. Peluang pendidikan yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Yang ditawarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia untuk meneruskan pembelajaran mereka. Agar pembelajaran mereka agar dapat peluang pekerjaan yang lebih baik setelah dibebaskan. Berapa tahun you penjara kan? Duduk dekat penjara buat apa? Understand? At least ada peluang belajar, gunakan. Understand? Nampak? Ini adalah orang yang ada nilai kerohanian lah. So Jabatan Penjara Malaysia itu dia bagi spiritual talk dan sebagainya, cuba ubah sikap mereka, dan mereka ada introduce, you nak belajar pun boleh, don't waste time lah, understand? Sini tak ada orang kacau, tak ada internet, semua you boleh belajar, understand? Nampak? Tak ada entertainment, semua belajar saja, understand? Okay, nampak tu. So some of them can score very well. Dalam penjara pun, student penjara pun boleh excel. Understand? Okay, nampak tu. Boleh. Okay, so secara kesimpulannya, secara kesimpulan, amalan nilai kerohanian dapat mengubah corak kehidupan. Panduan menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Nampak? Okey, done. So sekarang ini cadangan jawapan cemerlang. So biar cikgu habiskanlah. Kan? Untuk kepujian dan juga lulus, so that people can use recording lah untuk bantu mereka belajar lah. So you jadi instrumen lah. Azan, okey. So cikgu habiskan benda ni. Okey. Untuk kategori kepujian, at least satu set kamu kena buat lah. Kategori kepujian, okey, satu set. So, you tulislah nilai kerohanian dapat bantu. Panduan jadikan agama sebagai panduan hidup. Okey, nampak tu. Setelah itu, panduan dapat mengamalkan. Tuntutan agama. Dalam kehidupan mereka. Dengan ini, mereka akan
atau mereka dapat pun boleh. Mereka dapat berubah dan baiki. Mereka. Nampak? Dan bagi contohlah. Contoh, ini kamu kena ingatlah, Jabatan Penjara Malaysia buat banyak program. Saya kata buat pun tak mau, anjur lah. Anjur banyak program. Program kerohanian. Untuk banduan. Dan kesimpulan. Kesimpulan, usaha pupuk nilai kerohanian dalam diri banduan mampu mereka, silakan kamu tulis mampu itu mereka mampu dalam diri, kesimpulan, usaha pupuk nilai kerohanian dalam diri banduan mampu mencerahkan masa depan mereka telah bebas. You can only come out with satu set. Nampak? Boleh satu set. So kamu ada satu fakta, satu huraian lanjutan, contoh, dan kamu ada inference. Boleh. Ini kategori kepujian 5 hingga 7 markah. Nampak? Okay, now I go for kategori lulus paling senang. Yang 4 markah means as usual lah. You go for one fakta, bagi huraian contoh, and then you go for second fakta, bagi huraian contoh. Just nice. Nampak tu? Boleh Okay. So, nilai kerohanian mesti tulislah. Bantu panduan. Ikut ajaran agama. Boleh dan you beritahulah. Okay, nanti panduan ubah hidup mereka jadi lebih baik. Nampak? Okey Okey. Lepas itu nilai kerohanian bantu banduan jadi contoh kepada golongan mudah
Nampak? So you boleh beritahulah bila banduan belajar dalam penjara dan dapat keputusan baik, ini tadi motivasi. Murid lain. Something like that. Okay, Okay. So at least kamu boleh tulis 4 ayat lah. Apa-apa kamu tulis berkaitan dengan kerohanian, macam mana dia boleh bantu banduan. Azan, so ingatlah cerita dia. Dalam penjara Malaysia memang mereka bagi you banyak kos spiritual semua, suruh kamu ubah sikap lah. Dulu tak ada ikut agama, sebab itu pergi buat jahat. Sekarang dalam penjara tak ada orang kacau you dekat sana. So tugas polis dekat sana, dia buat program untuk kamu. Panggil orang agama semua, ajar kamu sikit, suruh ubah. Dan kamu nak belajar pun boleh. Suruh kamu ubah lah, daripada worse you become better. Nampak? Okay. Okay, done. Wait, cikgu as usual. Stop.